hak-haknya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang rakan-rakan yang berhormat, pimpinan semua peringkat, tetamu-tetamu, hadirin hadirat yang saya kasihi. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini selamat sampai untuk memenuhi jemputan sahabat saya saudara Wati Kui untuk berceramah di kawasan ini. Yang kedua, saya hulurkan penghargaan terima kasih saya kepada sekalian tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup hadir, sekaligus menghidupkan kembali mood persiapan menjelang pecutan akhir pilihan raya. Banyak sudah tajuk yang disentuh dan diceramahkan oleh penceramah-penceramah terdahulu. Bagusnya jadi penceramah terakhir ialah dia kena buat kesimpulan. Kena buat kesimpulan. Tuan-tuan, rakyat ini dia harapan dia tak banyak terhadap negara kita. Tak banyak. Yang pertama, rakyat mahu politik yang stabil. Sebab dengan politik yang stabil akan wujud keamanan. Tak ada kekecohan, pergaduhan, jauh sekali pertumpahan darah. Politik yang stabil bermaksud negara boleh bergerak dengan baik. Dan itu penting untuk kehidupan rakyat yang aman dan sejahtera. Yang kedua, rakyat harap ekonomi yang dapat berkembang dengan baik. Bila ekonomi berkembang dengan baik, pendapatan negara meningkat, pelabur asing masuk berpusu-pusu, kemudian daripada hasil yang kerajaan kutip, kerajaan boleh belanja buat sekolah, buat jalan, tingkatkan kemudahan kesihatan kepada rakyat, tingkatkan kemudahan internet, kemudahan sekolah, supaya tak ada jurang antara sekolah di Kapit Sarawak dengan sekolah di Damansara. Tak ada jurang. Capaian internet untuk anak-anak belajar di Selangau Sarawak dengan capaian internet di Tanjung di Pulau Pinang. Tak boleh ada jurang. Itu harapan rakyat. Yang ketiga, harapan rakyat ialah melalui politik yang stabil dan ekonomi yang makmur, rakyat berharap peluang kerja terjamin. Anak belajar, dapat masuk kolej, universiti, politeknik, tamat belajar bidang sains komputer, pengurusan perniagaan, apa saja bidang, tamat belajar, negara dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Sama ada kerajaan yang sediakan atau swasta yang sediakan. Itu harapan rakyat kepada negara kita ini. Dan satu lagi harapan rakyat ialah negara ini ada Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan. Rakyat mahu negara yang namanya Malaysia ini ada toleransi dan tolak ansur dalam soal anutan agama dan juga hubungan perkauman. Itu saling hormat. Tak banyak pun harapan rakyat ini. Coba kita tengok. Harapan rakyat mahu politik yang stabil, ekonomi yang makmur berkembang dan hasil negara diagihkan dengan baik. Tak ada jurang kemudahan, sekolah, internet, klinik, hospital, jalan raya antara wilayah-wilayah di seluruh Malaysia ini di mana rakyat boleh menikmati dengan baik. Adanya tolak ansur dalam hubungan kaum dan hubungan agama. Itu harapan. Kalau itu senarai semak yang saya boleh faham sepanjang hampir
27 tahun saya terlibat dalam politik dan bergulung dengan rakyat. Senarai semak yang saya anggap penting itu, mari kita tengok apakah pencapaian kita. Saudara, dari sudut kemakmuran ekonomi, peluang pekerjaan, hari ini sedang kita berceramah di pentas ini, latar belakangnya tak sama macam kita ceramah tahun 2018 nak masuk pilihan raya. Sekarang ini orang panggil pandemik COVID baru semakin pulih, tapi kesannya belum pulih sepenuhnya. Pengangguran rakyat, maksudnya rakyat Malaysia yang tak ada pekerjaan, angka itu meningkat. Siapa kata meningkat? Jabatan Perangkaan Malaysia kata meningkat. Meningkat berapa? 4%. Masa Pakatan Harapan dulu 3%. Maknanya sedang meningkat sekarang ini. Dan kita boleh tengok, bila kita bercampur gaul dengan rakyat, kita boleh tahu. Bersembang dengan satu keluarga, dia akan kata anak dia habis lah mengaji 3 tahun dah, duk minta kerja tak pernah dapat, Datuk. Ya. Itu dialog biasa bila kita turun sebagai wakil rakyat. Peluang pekerjaan yang sangat terhad dan pengangguran meningkat. Tak cukup dengan itu, masih di bawah tajuk ekonomi, harga barang pula meningkat, inflasi meningkat, upah pula mendatar ataupun rendah. Gaji naik tak seberapa, upah naik tak seberapa, tapi harga barang naik meningkat, inflasi juga semakin tinggi. Pada masa yang sama, peluang pekerjaan pula semakin sedikit, pengangguran meningkat. Ini keadaan yang berlaku di kalangan rakyat di bawah. Ini realiti yang sedang kita ceramahkan ini. Ini realitinya. Tuan-tuan, dari mana pendapatan rakyat? Pertama, upah dan gaji kalau dia ada kerja. Kedua, dari mana? Kalau dia mewarisi harta warisan. Ada harta yang diwarisi, itu dianggap pendapatan. Lagi, apa lagi? Kalau dia ada aset yang dia sewakan, pendapatan daripada sewa, kalau ada. Yang keempat, bantuan tunai daripada kerajaan sekarang menjadi punca pendapatan rakyat. Baik, tuan-tuan, Jabatan Perangkaan Malaysia ni dia buat kajian tentang rakyat Malaysia. Dia kata, pertama, rakyat Malaysia ni sekarang dibahagikan T20, T20, M40, B40. Apa maksudnya? B40 maknanya keluarga itu pendapatannya RM4,850 ke bawah. RM4,850 ke bawah, itu B40. Kumpulan ini apa saja bantuan kerajaan tuju kepada kelompok. Yang kedua, M40, pendapatan RM4,851 hingga RM10,970. Yang ini M40. Yang ini tak berapa nak dapat daripada kerajaan, tapi terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang. Yang atas sekali namanya T20. T20 ni pendapatan RM10,971 dan ke atas. Yang ini apa bantuan pun tak dapat. Mari kita tengok corak kehidupan ini. B40, Jabatan Perangkaan Malaysia, jangan pakai data keadilan, jangan pakai data DAP, pakai data kerajaan. Jabatan Perangkaan kata B40, rakyat pendapatan RM4,850, 70% perbelanjaan dia adalah untuk beli makanan dan minuman. 70%. Kita tanya diri kita, duit kita, gaji dan upah dan pendapatan tiap bulan, tolak bayar rumah, sewa ataupun kita beli, tolak ansuran motorkar, bayar bil api, bil elektrik, tolak. Sebahagian besar daripada duit adalah untuk beli makanan.
Siapa mereka? Rakyat golongan B40, kata Jabatan Perangkaan Malaysia. Lagi miskin rakyat Malaysia, lagi banyak duit dia guna untuk beli makanan. Bila harga barang meningkat, golongan rakyat inilah yang paling berat sekali menerima kesannya. Yang kita duk ceramah tiap malam ini adalah untuk membetulkan keadaan ini. Suatu yang boleh kita lakukan, suatu yang boleh kerajaan buat untuk tolong. Kita yakin, walaupun kita cuma ada 22 bulan pengalaman jadi kerajaan di peringkat persekutuan, saya yakin penuh kita mampu tolong. Mesti ada pertolongan jangka pendek, mesti ada pertolongan jangka pertengahan dan jangka panjang. Misalnya, tuan-tuan, beberapa tahun dulu saya pernah dijemput ke Turki. Saya terpandang di kawasan flat perumahan, di antara pagi sampai tengah hari, saya nampak trailer yang panjang sekali. Di situ ada tepung, ada gula, ada minyak masak, ada barangan-barangan keperluan harian rakyat. Diletak di kawasan flat-flat perumahan pendapatan rendah, dan rakyat pula diberi kerajaan kad diskaun atau kad tunai. Mereka pergi beli barang di bawah flat mereka, kedainya merupakan trailer bergerak. Tuan-tuan, golongan pendapatan rendah ini diberi kad diskaun dan kad tunai, turun di bawah flat mereka, belanjalah tepung, minyak masak, gula, kopi, Milo sebagainya dengan harga diskaun, kerana bentuk program ini dibuat oleh kerajaan di sana. Saya nak tanya tuan-tuan, di sini kita boleh buat atau tidak? Agak-agak tuan-tuan boleh buat atau tidak? Tak mana yang susahnya? Tak mana yang payahnya? Kita ada data tak? Ada. Berapa jumpa, berapa ramai B40, B40? Jawapannya 10 juta. 10 juta. Mana kamu tahu? Dulu kan saya jaga menteri, saya dengan Gun Eng jaga B40 ni. Kita ada senarai itu. Kita tahu namanya, alamatnya, nombor telefonnya, data itu semua sudah ada. Nampak? Itu satu contoh. Kita juga kena kekalkan bantuan tunai kepada rakyat ini sebagai jangka pendek. Yang ini mesti kita lakukan segera. Andai kata rakyat bagi peluang kepada kita pada pilihan raya akan datang, saya insya Allah akan sampai kepada pimpinan kita, lakukan segera penyelesaian ini sebelum kita gerakkan program-program besar kepada rakyat. Tuan-tuan, sudahlah 70%. Kalau pendapatan dia RM1,700 untuk beli barang makan. Tuan ingat ya? Ingat tu. Tuan-tuan, rakyat Malaysia sekarang, yang pertama, pendapatan bulan-bulan cukup belanja. Yang pertama, pendapatan RM2,500, api, air, bil telefon, rumah, motorkar, belanja anak, belanja barang dapur, ngam-ngam RM2,500. 1 sen pun tak boleh menabung, tak boleh simpan. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, pendapatan bulanan, belanja keperluan harian, kemudian tolak api, air, rumah, motorkar dan sebagainya, tak cukup. Golongan ini kena pinjam untuk boleh bertahan hidup pada bulan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, pendapatan bulanan, tolak belanja, tak cukup, terpaksa korek daripada duit simpanan kalau masih ada. Tuan-tuan tahu, rakyat Malaysia yang ada simpan KWSP, bila dibenarkan keluar duit RM10,000, 60% rakyat Malaysia yang ada akaun dengan KWSP dah keluarkan duit. Bagi setiap 3 yang ada tabungan KWSP,
Bagi setiap 3 orang, 1 akaun dia dah kosong, tak ada lagi simpanan hari tua. Ini keadaan sekarang. Kategori yang keempat rakyat Malaysia adalah pendapatan bulanan tak cukup, sedangkan mereka golongan bawahan banyak beli barang untuk makanan. Akibatnya, biasa beli 30 biji telur, sekarang dia kurangkan beli 10 biji sahaja. Kalau dulu dia beli 5 kilo beras, sekarang dia beli beras sekilo dulu. Ini kehidupan sekarang. Saya tak tahu kasturi di Batu Kawan. Saya cerita ini, and I'm very passionate about it. Bila saya turun ke kawasan saya Kulim Bandar Baru, dengar masalah mereka, saya simpulkan dalam ceramah hari ini kehidupan rakyat bawah hari ini. Ini kehidupannya. Belanja cukup-cukup, belanja tak cukup, korek tabung kalau ada. Belanja tak cukup, tabung pun tak ada, kena pinjam. Belanja tak cukup, tabung pun tak ada, pinjam pun tak mampu, kecilkan saiz hidangan. Ataupun beli makanan yang kualitinya lebih rendah. Ini kehidupan rakyat. Sebab itu tuan-tuan, saya tak mau bicara benda besar-besar. Kita boleh bantu rakyat segera dengan kuasa politik yang kita ada. Dengan langkah yang pertama, hentikan semua punca perbuatan dan ketirisan akibat rasuah yang menyebabkan duit hilang dan tak dapat dibelanjakan untuk rakyat. Sebab itulah penceramah malam ini banyak sentuh tentang kapal selam, kapal tak siap, tentang 1MDB. Ceritanya apa pengajarannya? Pengajarannya ialah rasuah, ketirisan, duit negara, duit rakyat hilang. Itu isu pokoknya. Sebab kepimpinan yang tidak aman. Dalam suasana rakyat macam ini, takkan kita nak bagi sokongan kepada parti. Dia duk kira Pakatan Harapan pemimpinnya tidak beriman. Alamak, tolonglah bagi cadangan macam mana nak selesai bab rakyat. Kamu masih nak main sentimen agama dan perkauman lagi. Tak ada hormat kita pada jubah dan serban. Kalau pemimpin yang ada pemikiran macam ini, mari kita berlumba lawan dari segi idea dan penyelesaian. Macam mana nak bantu rakyat. Bukan dapat mic, Pakatan Harapan, rakyat kena tolak, pemimpinnya tidak beriman. Nama saya Saifuddin. Saya orang Melayu Islam. Saya masih boleh melafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu hubungan saya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tiba-tiba kamu, nama Presiden PAS, boleh sebut pemimpin Pakatan Harapan tidak beriman. Parti apa macam ni? Rakyat tak cukup makan, negara terpalit dengan rasuah, dia duk kira nak kapir kau orang. Parti macam ini tuan-tuan, kalau dia masuk pelan raya di tempat kita, tuan-tuan cuma ada satu pilihan: tolak, jangan bagi peluang sama sekali kepada parti yang macam ini. Tak masuk akal langsung. Cara pemikiran dia masih tak berubah. Yang itu kita tolak. Sebab itu saya sedapat mungkin tak mau terdorong, terbawa daripada polemik berceramah politik soal perkauman dan juga soal agama yang macam ni. Lebih baik kita fokus tanggungjawab kita. Sebab saya tahu tanggungjawab pemimpin ini, kita cukup insaf dan sedar tuan-tuan. Pemimpin Muslim atau bukan Muslim, kalau dia adil, dia adil kepada rakyat, adil kepada Melayu, Cina dan India dan Siam dan Iban Dayak Kadazan. Kalau dia pemimpin Muslim, dia berlaku adil dengan kuasa yang dia ada, rakyat seluruh negara akan tengok alangkah indahnya Islam, cantiknya Islam, cantiknya akhlak pemimpin Islam, cantiknya ajaran Islam. Rupanya Islam mengajar bila pemimpin dapat kuasa memerintah, keadilan Islam itu dapat dirasai oleh semua rakyat, tak kira kaum dan agama. Yang itu yang kita nak. Kalau dia pemimpin bukan Islam, kemudian dia berlaku adil kepada semua kaum,
Pemimpin bukan Islam yang berlaku adil kepada semua kaum, rakyat mendapat manfaat kerana keadilan dia. Soal keimanan dia dengan pencipta. Tetapi kerana dia berlaku adil masa jadi kerajaan, adil dia itu rakyat dapat rasa manfaat. Itu sikap yang betul dalam hidup berbeza agama dan pelbagai kaum. Itu cerita dia. Kalau adilnya Ketua Menteri Chow, kalau adilnya Ketua Menteri Wan Eng sebelum ini, adilnya kerana keadilan dia itu, orang Melayu Pulau Pinang dapat manfaat, orang India dapat rasa manfaat, orang Cina dapat rasa faedah dan manfaat kerana keadilan dia sebagai ketua negeri. Itu dia. Soal Wan Eng agama apa, itu dia dengan pencipta. Seperti mana saya Muslim, itu urusan saya dengan Allah, urusan akidah dan keimanan. Tapi dalam Islam mengajar saya ada tanggung jawab dengan Allah, hablum minallah. Saya ada tanggung jawab sesama manusia, hablum minan nas. Saya tolak pandangan yang mengatakan pemimpin Islam yang rasuah lebih baik daripada pemimpin bukan Islam yang adil. Saya tolak. Saya tak boleh terima pandangan ini. Itu merupakan hijack daripada kepahaman Islam yang sebenar. Sudah, pemimpin Islam yang korup lebih baik, dia kata, sebab dia boleh minta maaf, dia boleh bertaubat dengan Allah. Tapi ingat, kerana korup dia itu, zalim dia terhadap manusia, dia dengan Allah dia boleh bertaubat. Tetapi dia dengan manusia, dia kena pergi minta maaf seorang-seorang. Taubat dia takkan Allah terima kalau kezaliman dia dengan rakyat dia tak minta maaf. Kena faham macam itu. Sebab itu saudara, kalau kita bahas soal politik perkauman agama ini, dia akan terseret sehingga kadang-kadang wajah Islam dan tafsiran Islam dan faham Islam yang betul itu kena hijack oleh kelompok yang melihat Islam dari sudut yang sangat kecil, sangat tipis. Pada saya, Islam agama rahmah, Islam agama keadilan, Islam mengajak kasih sayang, Islam menghormati. Kita sesama Muslim saudara satu akidah, kita sesama bukan Muslim saudara sesama insan. Saya Muslim, Kasturi bukan Islam, tetapi saya dan Kasturi adalah saudara sesama insan, saudara sesama manusia. Saya Muslim dan saudara kita, tak kira Ahmad ke Dollah ke apa yang ada depan, Muslim. Kita sesama kita saudara satu akidah, kita melafaz syahadah yang sama. Itu konsep perpaduan. Saudara, kalau kita jelas yang itu, barulah fokus kita kepada bangunkan negara secara mandat yang rakyat bagi pada kita. Saudara, kerana itu orang nak sebut pilihan raya bila pun sebutlah, nak teka-teki ni tak habis. Tadi petang lancar jentera pilihan raya Barisan Nasional, Perdana Menteri kata dekat sangat dah. Presiden UMNO kata asal tahun ini tak kira lah Perdana Menteri siapa. Ya, kita tak payah belajar politik banyak-banyak. Ya? Mahkamah akan menetapkan keputusan tentang kes Presiden UMNO. Kalau mahkamah putuskan dia bersalah, katakanlah dengan sendirinya, pertama, dia tak boleh jadi Presiden UMNO. Undang-undang tak benarkan lagi dia jadi Presiden. Apa maksudnya? Watikah calon UMNO dia tak boleh sign lah. Dia tak sign lagi. Kalau sekarang ini masih Ismail Sabri calon UMNO Barisan Nasional faham watikah tanda tangan Zahid Hamidi, sebab dia Presiden UMNO pengurusi Barisan Nasional. Tiba-tiba minggu depan mahkamah jatuhkan Datuk Zahid dapati bersalah. Dia boleh merayu lagi mahkamah rayuan, dia boleh merayu lagi mahkamah persekutuan. Tetapi keputusan mahkamah tinggi mengatakan dia bersalah, belum pun dia merayu sekalipun, dia tak boleh lagi sign watikah. Tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri Ismail, tuan-tuan nak dia masuk penjara dulu ke tuan-tuan nak suruh dia bebas lagi? Tak payah belajar politik jauh-jauh lah.
Tuan-tuan tak payah belajar jauh-jauh. Tunggu presiden dia masuk dulu, lepas tu kita tengok main nak buat. Yang itu dia punya masalah. Itu rumah tangga dia. Tapi kita dalam Pakatan Harapan, alhamdulillah tuan-tuan ya, saya sebagai setiausaha parti keadilan, saya juga setiausaha Pakatan Harapan, DAP, Amanah, APKO Sabah dan Keadilan. Saya juga Setiausaha Agung. Sekarang ini tiap minggu urusan kita adalah pertama, selesaikan pembahagian kerusi. Cukup cantik. Kita dah bincang Johor, kita dah bincang wilayah, kita dah bincang Melaka, kita dah bincang lah ni. Kita dah bincang negeri-negeri yang belum kita habiskan. Kita kata kita ada satu tarikh akhir kena selesaikan. Ini setiap minggu kita berjumpa 4 parti. Saya Stephen Sim mewakili DAP, ya, saya Nurul Izzah, Rafizi, Amiruddin Syahri, Chang Likam, kami mewakili Keadilan. Khalid Samad, Dr. Hatta Ramli, Salahuddin Ayub mewakili Amanah. Kemudian kita ada wakil APKO, kita ada wakil DAP. Kita berjumpa setiap minggu untuk selesai parlimen ini, siapa punya, state ini siapa punya, kita selesai. Tenang, tak ada bergaduh apa, semangat elok, kita nak selesaikan dalam tempoh terdekat. Bila pun bubar parlimen, kita bersedia. Pasukan manifesto kita, DAP hantar pakar-pakar dia, Keadilan hantar tokoh-tokoh kita, Amanah, APKO hantar. Kita sekarang dalam proses pembikinan yang di hujung-hujung untuk melengkapkan lagi tawaran manifesto kita. Yang ini juga sedang dalam pembikinan, tunggu masa. Ini macam laporan Setiausaha Agung Pakatan Harapan kepada pengundi Dun Bukit Tengah. Tuan-tuan ya. Kami lakukan tugas kami di atas, tuan-tuan laksanakan kewajipan dan tugas tuan-tuan di bawah. Jaga kubu kita masing-masing. Dia tiup whistle bila pun. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bila pun dia tutup. Macam juga Presiden UMNO kata tadi, bulan 11, bulan 12, bulan banjir sekalipun dia sanggup redah air. Kita bukan saja air, lautan api pun kita masuk lah untuk bagi tahu dia gitu. Nah, itu retorik lah ya, retorik lah ya. Saya teringat lawak jet ni. Demi cinta, lautan api pun sanggup aku masuk. Panas pun nak minum bukan mutiuk, dia kata. Okey, itu lawak jet. Ya. Jadi saudara yang saya hormati sekalian, sebab apa kita betul-betul bagi penekanan soal rasuah? Sebab mudarat kepada rakyat. Yang kita nak sekarang ini adalah selesai. Kita tahu tak rakyat ada masalah apa? Jelas. Dari segi ekonominya apa, rakyat nak apa dari segi politik, rakyat nak apa dari segi pembangunan, jelas semua sekali. Dan kita rasa kita ada keupayaan, bukan rasa, kita yakin. Bukan yakin, hakul yakin. Kita ada keupayaan untuk betulkan keadaan sekarang. Yang ini keyakinan betul-betul keupayaan yang kita ada daripada barisan pimpinan yang Pakatan Harapan ada pada kali ini. Jadi tuan-tuan, penamatnya sebelum saya mendarat, Pilihan Raya ini bermaksud apa? Pulau Pinang kita nak pertahankan supaya kekal sebagai negeri dan kubu kuat Pakatan Harapan. Ini negeri kita. Dulu DAP bertanding 19 Dun, dia menang semua 19. Keadilan bertanding 16, semua menang 16, lari 2 orang lari, satu Seberang Jaya, satu lagi Sungai Aceh. Tak apa, yang tu selesai. Yang Seberang Jaya kata dia mungkin lawan Pematang Pauh atau dia mungkin lawan Shah Alam. Tak apalah, dia nak lawan di mana pun, ahlan wa sahlan, masuk sini, tak ada masalah. Ya, jadi Keadilan 16 yang dah menang pertahankan. DAP 19 yang dah menang pertahankan. Amanah yang dah menang pertahankan. Yang belum menang ada satu kursi PAS, ada beberapa kursi bersatu. Yang itu kita runding siapa parti dan Pakatan Harapan yang masuk, dan kalau kita masuk keputusannya kursi itu Amanah, kita bantu Amanah sampai menang. Amanah yang menang bermaksud Keadilan menang dan DAP menang. Itu cara semangat kita. Kalau kita runding kursi itu dapat pada Keadilan,
keadilan menang, kalahkan calon Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Bermaksud DAP merasakan itu juga kemenangan DAP, itu juga kemenangan amanah. Bila kita sampai macam itu, insya-Allah kita ada ramuan lengkap untuk menerima dulang kemenangan di Pulau Pinang. Pulau Pinang saya tak cukup, tuan-tuan. Kita mesti ambil Putrajaya balik. Dan memang itu pun kita menang dulu. Kita menang melalui undi rakyat. Hantar kita seramai 128 ahli parlimen. Pada 9 Mei 2018 tu, kita ada 128. Kita yang menang. Sebelum berlaku episod Sheraton yang tak mau kita keluh kesah lagi, kita nak tengok ke depan. Dan kita bagi tahu kawan-kawan kita dulu yang bertanding di Gombak, di Dibong Tebal, di Ampang, sila masuk gelanggang balik untuk buktikan rakyat sokong kamu atas bodi kamu, atas rakyat sokong kamu sebab kamu wakil Pakatan Harapan. Dan kita tengok lagi. Kalau dia nak tanding lagi lah, di Dibong Tebal ada seorang, di Gombak ada kepala dia, di Ampang juga ada, dan ada 13 lah. Kita ada lagi di Batu Pahat pun ada, di Puncak Borneo, di Selangau, di Sarike. Oh, silakan. Sebab kali ini kita jauh lebih bersedia. Saudara, jam sudah menunjukkan pukul 12. Saudara tak bekerja. Saya menerima banyak mesej sambil dengar tadi. Siaran kita disiarkan secara langsung juga mendapat pendengar yang agak memperangsangkan bilangan. Dan ini akan dipaparkan pula berhari-hari. Jadi jumlah itu akan meningkat menjadi belasan ribu dan puluhan ribu. Jadi saudara Gui, saya ucap tahniah dapat mulakan take off ini untuk ceramah malam ini. Saya baru ni jumpa dengan Ngah Komeng, ahli Parlimen Teluk Intan, naik pengurusi DAP Kebangsaan, jumpa di Seremban 2 hari lepas. Dia kata jadual dia daripada sekarang sampai habis tahun ini, ya, dia dah penuh dah 100 ceramah yang dia akan hadir. 100. Saya kata dengan Komeng, satu tak boleh ke datang kuliah mana baru? Ini susah lah kalau Datuk jemput. Tak apa, Datuk punya program jadi 101. Dia punya tu, ya, sebab dia kalau tuan-tuan tengok, dia banyak pantun. Masa dia jadi speaker, di mana speaker, dia selalu pantun. Pagi-pagi selalu pantun. Pantunnya fasih dan indah. Tuan-tuan dengar dengan Komeng pantun, tapi saya guru pantun dia yang ajar dia pantun. Malam ni saya bagi tahu. Lepas tu dia kalau jumpa saya, "Hai Sifu, Sifu." Dia mesti panggil saya Sifu. Sebab saya guru pantun dia. Dia kan cerita dengan orang, saya guru pantun dengan Komeng. Jadi selama belasan tahun kami bersahabat, kenal hati budi masing-masing. Dia antara yang paling popular. Bayangkan jadual dia 100 bilangan dia. Saya masih lagi selang sehari, ya. Dia dah 100 lah. Kita tengok jadual kita akan semakin meningkat. Walaupun ada social media, TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya, tapi kita katakan keputusan Pakatan Harapan bahawa menghidupkan pentas macam ini adalah satu keperluan untuk mencipta mood dan suasana melangkah pecutan akhir pilihan raya yang akan datang. Tahniah Saudara Gui, terima kasih Kasturi, terima kasih Wadigo, terima kasih anak-anak muda yang sedia untuk mengambil alih sebagai galang ganti perjuangan. Mudah-mudahan kemenangan menjadi milik kita pada PRU akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.